Sapuri, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kesihatan menyedari berlaku kekurangan doktor pakar untuk ditempatkan di hospital kerajaan di seluruh negara, terutama di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hilmi Yahya berkata, ramai doktor pakar beralih ke hospital swasta kerana tawaran gaji yang lebih tinggi berbanding hospital kerajaan. Datuk Seri Dr. Helmi menyatakan kekurangan doktor pakar terus berlaku walaupun kementerian menyediakan skim pesakit bayar penuh dan mengkaji semula beberapa inisiatif termasuk menambah ilaun. Doktor pakar memang kita belum lagi mencukupi. Kita latih ramai, yang resign pun ramai. Ini masalah kita. Jadi tak apalah, kita akan teruskan, kita tambah lagi jumlah scholarship yang kita bagi, tambah kepada 1,000 setahun. Mulai dah 3 ini, tahun yang ketiga kita tambah scholarship daripada 1,000 setahun. Mana 1,000 doktor boleh melatih jadi pakar. Datuk Seri Dr. Helmi menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Convention Panel Penasihat Klinik Kesihatan Sabah di Dewan Pak Musa Beaufort. Mengenai kemudahan klinik kesihatan di Sabah, beliau berkata pihaknya akan mengiktiraf beberapa klinik kesihatan dan menambah kelengkapan perubatan di klinik tersebut. Kementerian turut merancang membina sebuah klinik kesihatan tahap kedua bernilai RM30 juta bagi menampung kesesakan pesakit luar di Hospital Beaufort. Golongan wanita dan kanak-kanak yang menjadi mangsa keganasan diminta tampil membuat aduan di One Stop Crisis Center OSCC. Pusat tersebut yang turut memberi rawatan kepada mangsa terlibat diwujudkan di lebih 100 hospital di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun, OSCC berfungsi sebagai tempat selamat untuk mangsa keganasan mendapatkan bantuan dan rawatan. Setakat ini terdapat 214 kaunselor telah dilantik kementerian untuk memberi sokongan dan memulihkan mangsa. Beliau berucap merasmikan persidangan OSCC Borneo di Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Anita Baranting. Kementerian turut melaksana inisiatif talian kasih 15999 bagi membolehkan orang awam membuat aduan mengenai kes keganasan, penderaan, pembuangan bayi dan khidmat kaunseling. Sementara itu, Pengarah Hospital Queen Elizabeth, Dr. Harry Corey berkata, OSCC mula ditubuhkan pada tahun 1986 di Pusat Perubatan Universiti Malaya sebagai salah satu respon terhadap kes keganasan rumah tangga. Di Sabah, selain HQE Kota Kinabalu, OSCC turut diwujudkan di Hospital Besar Tawau, Hospital Duchess of Kent Sandakan dan Hospital Keningau. Penambahan 13 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sabah daripada 60 kepada 73 kerusi yang diluluskan dalam persidangan Dun Sabah baru-baru ini amat bertepatan dengan bentuk muka bumi Sabah yang luas. Speaker Dun Sabah Datuk Syed Abbas Syed Ali berkata penambahan jumlah kerusi itu akan membolehkan wakil rakyat memberi lebih tumpuan pembangunan di kawasan berkenaan. Ini penting sekali kerana ini adalah sejarah. Sejarah kita menunggu sudah begitu lama. Begitu lama daripada tahun 203 baru kita dapat sekarang ini tambahan sebanyak 13 lah. Itu penting bagi kita lah. Datuk Syed Abbas ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Turut hadir timbalan Speaker Datuk Johnny Mositun dan Datuk Johnson T. Baru-baru ini Dun Sabah meluluskan rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sabah untuk meminda Perkara 14 Fasal 2 Perlembagaan Negeri Sabah untuk menambah ahli Dewan Undangan Negeri Adun kepada 73 berbanding 60 orang sebelum ini. Pindaan rang undang-undang itu disokong 55 adun termasuk 5 wakil rakyat pembangkang dan 4 bebas, manakala 3 wakil pembangkang tidak setuju, seorang berkecuali dan seorang adun tidak hadir. Projek Perumahan Penjawatan Awam 1 Malaysia PPA 1M yang dibangunkan di negeri ini mampu menggalakkan penjawat awam untuk memiliki rumah sendiri sebagai persediaan apabila bersara sekaligus mengelak kebergantungan kepada kuartus kerajaan.
Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Borhan Dola berkata, dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11, kerajaan tidak lagi akan membina kuartus, sebaliknya menyediakan lebih banyak projek PPA 1M di seluruh negara. Kerana dasar kerajaan tadilah bahawa kita kata bila kita bina perumahan pejabat awam satu Malaysia within compound pejabat itu sendiri, jadi there is no reason dia duduk di kuartus. Bagi mereka yang berada dalam circumference 25 kan, 25 km dalam diameter itu, mereka kalau duduk kuartus mereka kena keluar bila mana dia membeli rumah pejabat awam satu Malaysia. Setakat ini, sebanyak 4,735 unit kediaman PPA 1M disediakan di seluruh Sabah, antaranya di Kinarut, Tuaran, Papar, Sandakan dan Tawau. Datuk Borhan menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu selepas majlis pengambil alihan semula unit kediaman Persekutuan Taman Indah Permai daripada Universiti Malaysia Sabah UMS. UMS menyerahkan semula 296 unit kediaman Persekutuan Taman Indah Permai Kota Kinabalu kepada pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah secara berfasa-fasa sejak Mei 2013. Sebelum ini, UMS menggunakan rumah-rumah tersebut sebagai asrama sementara bagi pelajar-pelajar UMS selama 18 tahun. Rumah-rumah tersebut akan digunakan sebagai kuartus penjawat awam persekutuan di Sabah selepas ini. Mahad Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Negeri Sabah merancang menawarkan ijazah sarjana muda dalam pengajian tahfiz dan Al-Quran pada masa hadapan. Ketika ini, institusi berkenaan hanya menawarkan pengajian peringkat sijil dan diploma. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, potensi dan masa depan bidang pengajian tahfiz semakin berkembang malah mendapat permintaan umat Islam berbanding pada sekitar tahun 70 hingga 90-an. Sehingga kini institusi tersebut telah melahirkan lebih 100 penghafaz Al-Quran sejak 1995. Kita ada hubungan dengan Jakim yang mana di sana ada Darul Quran. Kita ada hubungan dengan itu. Dan mudah-mudahan satu hari nanti kita akan upgrade lagi. Datuk Haji Muhammad Arifin menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu selepas Majlis Istiadat Convocation kali ketiga Mahad Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Negeri Sabah. Dalam majlis ini, anugerah Ketua Menteri Sabah diberikan kepada pengasas Mahad Tahfiz tersebut yang juga penghafaz Al-Quran keempat di Sabah, Allahyarham Datuk Haji Asmali Baci yang berasal dari Kampung Kelatuan Papar. Pejabat Parlimen Kinabatangan akan mengemukakan cadangan pemasangan internet di 89 kampung dalam kawasan Parlimen itu kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Bermutar Radin berkata masih banyak kampung di kawasan Kinabatangan belum mempunyai kemudahan internet maupun talian telefon. Datuk Bermutar ditemui media selepas merasmikan Hari Bersama Komuniti dan Hari Terbuka Pusat Internet 1 Malaysia PI1M di Kampung Pelangi, Kinabatangan. Terdahulu, Datuk Bung dalam ucapannya berkata, kemudahan internet yang disediakan kerajaan memberi manfaat kepada penduduk luar bandar bukan sahaja untuk meningkatkan pengetahuan, malah menambah pendapatan menerusi perniagaan dalam talian. Pengguna internet khususnya golongan muda juga dinasihat memanfaatkan kemudahan itu ke arah kebaikan selain memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Terdapat 13 PI1M di negeri ini termasuk 5 di daerah Kinabatangan iaitu di Pekan Kinabatangan, Batu Putih, Sukau, Kampung Suan Lamba dan Kampung Pelangi. Sempena Minggu Penyusuan Ibu Sedunia yang diadakan pada setiap bulan Ogos, Kumpulan Sokongan Penyusuan Susu Ibu Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas menganjurkan program Minggu Kesedaran Penyusuan Ibu bermula dari 23 hingga 26 Ogos ini di Kota Kinabalu. Tema program tersebut ialah penyusuan susu ibu kunci kepada pembangunan lestari. Program ini antara lain bertujuan memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang kepentingan dan khasiat susu ibu terhadap bayi. Ini kerana susulan daripada kajian hospital, ramai kanak-kanak yang mengalami masalah kesihatan disebabkan kurangnya penyusuan susu ibu semasa bayi.
Menurut Ketua Jabatan dan Pakar Perundingkanan Jabatan Obstetriks dan Ginekologi Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Datuk Dr. Sun Roy, antara aktiviti yang diadakan pameran dan penerangan mengenai pemakanan ibu yang menyusukan bayi, pengambilan ubat-ubatan yang tidak dibenarkan dan cara-cara menyusukan bayi dengan betul. Program berkenaan akan dirasmikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haja Jainab Datuk Seri Panglima Haji Ahmad Aid bersama Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Christina Rundi had ini. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini akan diadakan sambutan Hari Kebangsaan peringkat Daerah Papar 2016 di Dewan Masyarakat Papar yang dijangka dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis Datuk Abdul Rahim Ismail. Pada pukul 8.30 pagi pula akan diadakan program Senyum Ceria bersama-sama RTM di Kompleks Bersepadu Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 9 pagi berlangsung Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2015 Lembaga Sukan Negeri Sabah bertempat di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 9.30 pagi akan diadakan Karnival Kerja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA Malaysia di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Kota Kinabalu. Karnival tersebut akan dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Joseph Entulu Anak Belaun. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.